Selamat sejahtera kepada semua. Saya Chang Ilin dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Jangkaan Guru terhadap Pencapaian Murid. Pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pemansuhan sistem pengasingan kelas mengikut tahap pencapaian akademik mulai tahun 2019 dan digantikan dengan sistem kelas campuran. Pelaksanaan sistem kelas campuran mendorong guru mengajar kelas yang bersifat heterogen, di mana murid berbeza dari segi keupayaan kognitif, tahap pencapaian, tingkah laku, etnik dan latar belakang sosio-ekonomi. Kepelbagaian murid dalam bilik darjah serta sikap prasangka dan stereotip guru akan menyebabkan guru membentuk jangkaan yang berbeza terhadap murid. Jangkaan yang positif akan meningkatkan pencapaian murid, manakala jangkaan yang negatif akan mengakibatkan penurunan pencapaian murid. Permasalahan. Jurang perbezaan prestasi akademik berdasarkan jantina. Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2019 menunjukkan pencapaian murid perempuan lebih baik daripada murid lelaki. Selain itu, kajian lepas menunjukkan murid perempuan lebih berpotensi untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik berbanding murid lelaki. Masalah yang kedua ialah perbezaan aras pengajaran guru. Menurut Chiu dan Shashipriya 2014, guru hanya tertumpu kepada murid berprestasi tinggi dalam bilik darjah kerana mereka mudah dikawal dan diurus berbanding dengan murid berprestasi rendah. Selain itu, Jamila dan kawannya 2012 mendapati guru memandang rendah terhadap pencapaian murid keperluan khas, menyebabkan pengajaran dijalankan pada tahap kognitif yang rendah. Masalah yang seterusnya ialah masalah perkauman dalam bilik darjah. Menurut Suresh Kumar 2016, guru bersikap pilih kasih, prejudis, prasangka dan diskriminasi terhadap etnik minoriti. Kajian Chiu dan Shashipriya 2014 mendapati guru jarang memberi bimbingan kepada murid daripada kaum minoriti dalam pengajaran dan pembelajaran. Masalah yang seterusnya ialah perbezaan kedudukan status sosio-ekonomi murid. Menurut Rohaida Maslan dan kawannya, murid dengan status sosio-ekonomi yang sederhana dan tinggi selalu dikatakan mempunyai pencapaian yang lebih baik berbanding murid dengan sosio-ekonomi yang rendah. Selain itu, Muhammad Yasis 2017 juga menekankan ekuiti peluang pendidikan dalam bilik darjah supaya setiap murid berpeluang untuk berkembang secara seimbang. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep jangkaan guru. Menurut Profi 1983, jangkaan guru merupakan ramalan yang dilakukan oleh guru mengenai kemungkinan pencapaian masa depan berdasarkan rekod prestasi dan tingkah laku murid yang lalu. Peterson dan kawannya 2016 pula mentafsirkan jangkaan guru sebagai kepercayaan guru terhadap keupayaan murid dan tahap pencapaian murid pada masa depan. Stans 2017 pula membahagikan jangkaan guru kepada dua, iaitu jangkaan akademik dan jangkaan bukan akademik, di mana kedua-dua jangkaan ini berlaku di persekitaran sekolah. Jangkaan guru terhadap pencapaian murid dapat dicerminkan melalui tingkah laku guru dalam bilik darjah, iaitu layanan guru, pendekatan pengajaran, pengurusan persekitaran bilik darjah. Layanan guru merupakan tingkah laku positif dan negatif yang ditunjukkan oleh guru dari segi maklum balas guru dan peluang pembelajaran murid dalam bilik darjah. Pendekatan pengajaran pula merupakan strategi guru membimbing tingkah laku murid dengan cara yang positif dan proaktif berdasarkan pengalaman sedia ada untuk memperluaskan pengetahuan dan kemahiran murid. Pengurusan persekitaran bilik darjah pula merupakan kewujudan budaya bilik darjah yang berkualiti di mana persekitaran itu memberi autonomi kepada murid untuk belajar serta melibatkan komunikasi yang berkesan antara murid dengan guru. Kajian literatur.
Kajian-kajian lepas, jangkaan guru memberi fokus kepada tingkah laku guru dalam bilik darjah, latar belakang murid, demografi guru dan sekolah. Menurut Flanagan dan kawannya 2020, jangkaan guru dari aspek tingkah laku guru dapat dijelaskan melalui 4 faktor utama, iaitu iklim, input, output dan maklum balas. Selain itu, Ruby Davis 2015 juga mendapati pencapaian murid menunjukkan peningkatan yang ketara selepas intervensi telah dijalankan oleh guru yang mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap murid. Menurut Honfrey dan kawannya 2018, guru yang mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap murid cenderung memberi masa tambahan kepada murid untuk menjawab semula atau memberi petunjuk apabila murid memberi jawapan yang salah atau tidak mengetahui jawapan. Johnston dan kawannya 2019 pula mendapati guru yang menaruh jangkaan yang rendah kepada murid akan memberi masa yang singkat atau terus memberi jawapan yang tepat tanpa memberi peluang kepada murid untuk menjawab semula. Kajian Keng 2017 mendapati guru yang mempunyai jangkaan tinggi sering mengajar lebih banyak kandungan pembelajaran kepada murid, di mana mereka sudi menghabiskan masa untuk merancangkan kandungan pembelajaran yang berkualiti serta mencuba amalan pengajaran baharu. Kajian lepas juga mendapati guru dengan jangkaan yang tinggi memberi lebih banyak peluang kepada murid untuk menjawab soalan terbuka, manakala guru dengan jangkaan rendah memberi soalan tertutup kepada murid. Jenrup dan Roger 2018 dan William dan kawannya 2019 mendapati murid lelaki mempunyai jangkaan yang tinggi dalam bidang matematik, manakala murid perempuan mempunyai jangkaan yang tinggi dalam bidang bahasa. William dan kawannya 2019 juga mendapati guru cenderung menaruhkan harapan yang negatif kepada murid dari status sosioekonomi yang rendah, di mana kebanyakan murid golongan ini terdiri daripada etnik minoriti dalam bilik darjah, seperti orang asli dan warga asing. Menurut Peterson dan kawan 2016, guru dengan etnik yang sama dengan murid mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap murid etnik yang sama. Flanagan dan kawannya 2020, guru yang berpengalaman akan menetapkan jangkaan yang tinggi terhadap pencapaian murid, di mana guru yang berpengalaman merujuk kepada guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 6 tahun dan berumur 35 tahun ke atas. Namun, Daniel dan kawannya 2015 mendapati kedua-dua guru novis dan guru berpengalaman mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap pencapaian murid. Timmermans dan Ruby Davis 2018 mendapati jangkaan guru tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan jantina etnik dan pengalaman guru. Seterusnya, kajian Park Lee dan Court 2018 mendapati iklim sekolah yang kondusif serta kualiti kepimpinan sekolah yang berkesan dapat membangkit harapan guru yang tinggi terhadap murid dalam proses pengajaran. Seterusnya, saya akan menerangkan teori Pygmalion. Teori Pygmalion dikenali oleh Rosenthal dan Jacobson pada tahun 1968. Merupakan suatu fenomena jangkaan guru di mana jangkaan yang positif akan meningkatkan pencapaian, manakala jangkaan yang negatif akan mengakibatkan penurunan pencapaian. Kesan Pygmalion merupakan satu kitaran untuk menjelaskan hubungan antara pencapaian akademik murid, jangkaan guru dan tingkah laku guru. Kitaran ini bermula dengan kepercayaan guru terhadap kebolehan murid pada awal tahun persekolahan. Kepercayaan ini akan mempengaruhi tingkah laku guru dalam bilik darjah, di mana tingkah laku guru akan mendorong murid mengubahkan tingkah laku, sikap dan kepercayaan murid sama ada baik atau buruk terhadap kebolehan diri sendiri. Perubahan tingkah laku murid akan memberi kesan secara langsung kepada pencapaian akademik murid. Hasil pencapaian murid seterusnya kembali ke awal kitaran, iaitu
kepercayaan guru terhadap keupayaan murid. Kitaran ini akan membawa kepada hasil pencapaian yang berbeza berdasarkan jangkaan yang ditetapkan oleh guru pada permulaannya. Ramalan memenuhi keperluan diri merupakan elemen utama dalam pembentukan jangkaan guru terhadap pencapaian murid kerana tingkah laku yang diamalkan oleh guru dapat memenuhi ramalan kendiri yang telah ditetapkan sebelum itu. Guru yang menetapkan jangkaan yang tinggi terhadap pencapaian murid akan menunjukkan komitmen dan keterampilan yang cemerlang dalam mengurus persekitaran bilik darjah serta merancang kandungan pembelajaran untuk memenuhi ramalan kendiri agar pencapaian murid berada pada tahap yang diharapkan. Sekiranya hasil pembelajaran tercapai, pencapaian akademik murid secara langsung akan memberi kepuasan kepada guru dan seterusnya mendorong guru memberi komitmen yang tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya, guru yang memandang rendah terhadap kebolehan murid akan menjejaskan perkembangan akademik murid dan seterusnya menyesatkan murid ke arah kegagalan. Cadangan. Kertas konsep ini mengemukakan beberapa cadangan untuk pengkaji-pengkaji yang berminat untuk melaksanakan kajian ini. Kajian ini perlu dijalankan dalam konteks Malaysia untuk melihat hubungan antara jangkaan guru dengan pencapaian murid. Pengkaji dicadangkan menjalankan kajian ini untuk menilai tahap kesedaran jangkaan guru terhadap pencapaian murid, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan jangkaan guru. Kajian ini akan menjadi panduan kepada pihak tertentu untuk mengenal pasti intervensi atau program yang sesuai untuk membantu guru merapatkan jurang jangkaan guru agar semua murid berpeluang mengembangkan diri dengan sempurna. Cadangan yang seterusnya ialah pembinaan instrumen jangkaan guru berdasarkan budaya dan persekitaran pembelajaran di Malaysia agar dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan dapatan kajian untuk menguji jangkaan guru dalam konteks Malaysia. Selain itu, kempen kesedaran jangkaan guru terhadap pencapaian murid juga perlu dilaksanakan untuk memastikan guru sentiasa bermotivasi, mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap pencapaian murid serta mengawal kestabilan jangkaan guru terhadap murid. Kesimpulannya, pembentukan jangkaan guru yang positif memberi impak yang positif terhadap pencapaian murid. Jangkaan guru yang positif dapat membangkitkan perubahan tingkah laku murid sekaligus memberi kesan kepada pencapaian murid. Kesedaran guru mengenai kesan positif dan negatif jangkaan guru terhadap pencapaian murid perlu diberi perhatian sewajarnya oleh pihak yang berkenaan agar sikap stereotip dan prasangka dapat dihapuskan dalam kalangan guru. Sekian, terima kasih.